Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Lamanya kita di bulan puasa berperang dengan suasana. Ada yang kecundang, ada pula yang berjaya menahan nafsu yang gelora. Hei, takbir bergema memuji nama yang esa, tanda kebesaran dirinya. Kini tiba masanya kita semua raikannya, hari raya yang mulia. Kunjung mengunjung sanak saudara, silaturahim harus dijaga. Lupakanlah segala sengketa, hari ini kan oh hari raya. Jemput semua datang beraya, ketupat lemang semua ada. Dalam kita semua bergembira, jangan dilupa yang telah tiada. Kunjung mengunjung sanak saudara, silaturahim harus dijaga. Lupakanlah segala sengketa, hari ini kan hari apa? Hari ini kan oh hari raya. Masuk. Selamat hari raya. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Ekspresi diikim inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian bicara adab. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar dah pun bersedia di hujung talian untuk pengajian kita pada hari ini. Kita ada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita bersama dengan beliau waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama sekali lagi rakan pendengar kita selepas cuti kita panjang juga Ustaz ya. Kita menghabiskan Ramadan hari itu dan Alhamdulillah hari ini kita nak menyambung lagi pengajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, tapi awalan ini kita mulakan dengan doa majlis taklim. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kelapangan waktu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali setelah kita melewati satu madrasah yang dipanggil sebagai madrasah Ramadan. Apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita lakukan, bukan semata-mata ingin dilakukan di bulan Ramadan, tetapi untuk kita bawa melewati 11 bulan yang akan kita tempuhi pada ketika ini. Sebab itu para ulama tasawuf terutamanya mereka menyebutkan bahawasanya bulan Ramadan ini seumpama bulan untuk orang
berada dalam kem latihan. Kem latihan ni tempat perang ke? Bukan. Kalau orang tentera, dia masuk kem latihan, berlatih menembak, dia akan berjoging, semua benda dia buat. Penat. Tetapi tak digunakan lagi ketika itu. Dia nak guna nanti bila dia pergi ke medan perang. Maka kenapa Ramadan yang kita lalui pada bulan yang lalu disebut sebagai madrasah, sekolah, tempat tarbiyah? Kerana kita ingin melihat hasilnya itu bila kita memasuki Syawal. Berterusan tak solat kita, berterusan tak Al-Quran kita, berterusan tak kita jaga daripada perkataan-perkataan yang buruk. Kalaulah ia dapat kita laksanakan seperti mana ketika kita di bulan Ramadan, maka kita telah berjaya dalam sekolah Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita malam yang disebut lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Dan bila mana kita dapat kesempatan pada malam ini hadir kembali ke majlis ilmu, itu satu perkara yang baik. Yang dapat bersama dengan kita, sama ada daripada corong-corong radio ataupun melalui live yang disediakan. Maka itu satu tanda yang baik, kita masih dapat meneruskan amal kebaikan setelah melewati bulan Ramadan. Ada orang mungkin dia dah tak sembahyang tarawih, jadi malam dia berjalan merata-rata. Dia buatlah apa kebiasaannya. Tetapi kalau dia dapat hadir ke majlis ilmu, dengar majlis ilmu, mengambil istifadah daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu satu kebaikan bagi dirinya. Kerana orang yang dia berjaya dalam Ramadan, bila dia keluar, menambah taatnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita daripada orang-orang yang jenisnya daripada jenis tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi perbahasan kita di dalam kitab yang penuh barakah, kitab Bidayatul Hidayah, karangan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini kita masuk perbahasan kita di halaman 150. Sebelum itu, mari kita mulakan pengajian kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia, ahli keluarganya yang tercinta, kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala khususnya, kepada penterjemah kitab ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahumallahu ta'ala, kedua ibu bapa kita, seluruh kaum muslimin muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, fasal yang kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Kita masih dalam perbahasan berkaitan dengan adab-adab berhubungan. Setelah kita bahaskan bagaimana seseorang itu menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga hubungannya dengan guru, bagaimana berhubungan dengan ibu bapa dan murid. Sekarang masuk lagi kepada perbahasan berkaitan dengan adab-adab berhubungan dengan manusia. Nak beritahu kepada kita, setelah kita menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan seluruh manusia adalah antara perkara yang mesti dijaga. Bahkan memasukkan kegembiraan ke dalam diri seorang Muslim. Idkhalus surur. Kita, seseorang itu dia masukkan kegembiraan di dalam hati orang lain, itu merupakan sebaik-baik amalan. Maksudnya apa? Macam mana nak masukkan kegembiraan? Dengan adab yang baik yang dijaga. Ada ke masuk kegembiraan dengan adab yang buruk? Tidak. Kalau adab yang buruk tu menyakitkan hati lah. Teringat-ringat sampai dah, daripada sekolah, daripada kecil sampai ketua pun ingat. Sebab apa? Sebab buruk lakunya. Maka Nabi kata,
antara amal ataupun antara amal yang baik adalah seseorang itu memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim. Maka sebagai muslim yang baik, kita perlu berusaha menggembirakan semua orang, sama ada yang kita kenali ataupun tidak. Antaranya dengan kita menyebarkan salam, itu antara. Maka bagaimana nak masukkan kegembiraan di dalam hati setiap orang muslim, inilah yang ingin diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Betapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ingin mengajarkan kepada kita satu persatu berkaitan dengan setiap jenis hubungan kita dengan orang-orang, maka diajarkan. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali, kenapa perlu kita pelajari ilmu daripada? Kerana beliau telah melalui perjalanan menuju Allah dan telah sampai. Orang kalau dia dah sampai destinasi baru dia boleh cerita. Kan kita ni kalau tak biasa pergi ke satu tempat, macam mana kita nak cerita pergi ke tempat tu? Tapi kalau kita dah pernah sampai ke satu destinasi, maka kita boleh bagi tahu jalan mana pendek, jalan mana panjang, jalan mana susah, jalan mana tak susah, jalan mana elok, jalan mana tak elok. Maka kalau ingin sampai kepada Allah, carilah orang yang telah sampai kepada Allah. Antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang telah berjalan dalam perjalanan rohani sehingga digelar dirinya sebagai Hujjatul Islam. Baik, apa kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Dan ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid dan ibu bapa adalah terbahagi kepada 3 kelompok. Jadi takut-takut orang hanya mengingat yang perlu dijaga adab itu selepas Allah hanyalah pada guru, murid dan ibu bapa. Jadi Imam Ghazali bau lagi, bukan itu sahaja yang kamu perlu beradab dengannya dan kamu perlu menjaga hubungan kamu, tetapi seluruh manusia itu perlu kamu jaga adab-adabnya dengan mereka. Maka dibawakan terbahagi pula ianya kepada 3 kategori, 3 kelompok. Yang pertama, orang yang tidak kita kenal. Ada orang sebab dia tak kita kenal, maka kita buat ala kadar. Ni biasalah sifat kita lah ni. Bukan jangan orang lain, sifat kita lah. Kalau tak kenal tu, lain negara pula, lain bahasa pula, lain warna kulit pula, tak handsome pula. Jadi semua itu jadi sebab, menjadikan sebab kita tidak menjaga hubungan dengan mereka. Bahkan sebab tu kalau kita bahaskan sebelum ini, jangan kita ingat memandang yang haram sahaja boleh jadi maksiat. Tetapi kita memandang seseorang dengan pandangan yang hina, itu dikira sebagai satu maksiat. Pandang orang dengan pandangan hina, takkan dapat pahala. Jadi bila orang kita tak kenal, kita pandang dia dengan pandangan yang hina, maka adab tersebut sendiri perlu kita jaga. Walaupun mungkin kita tengok pakaian dia, pakaian yang murah, kita tengok dia punya cara muamalah macam orang yang ketinggalan zaman, menyebabkan kita memandang dia dengan pandangan yang hina. Itu tidak sepatutnya berlaku sampai sedemikian. Jadi yang pertama, orang yang kita tidak kenali. Ini terutama kalau kita keluar daripada lingkungan kita. Kita keluar lingkungan kita. Ni mungkin raya-raya ni kita balik kampung kan. Kita balik ke kampung, ramai orang kita tak kenal. Dalam perjalanan dekat kampung kita pun jarang balik kampung. Jadi kena jaga adab-adab. Ni sesuai juga tajuk ini dengan kita sekarang menyambut hari raya. Menyambut hari raya, adab dengan manusia yang perlu kita pelajari, yang kita kenal ataupun tak kenal, perlu kita layani dengan baik. Yang kedua, kelompok yang kedua, apa dia kata Imam Ghazali? Sahabat karib. Sahabat karib. Ni kawan-kawan kita, teman kita. Lebih-lebih lagi, bahkan cara memilihnya pun perlu kita ketahui.
Sebab apa? Sebab sahabat ini dia menentukan agama teman. Kita ni kalau kawan kita kaki shopping lah kita. Kawan kita kaki jalan lah kita. Maka sampai dipesan kepada kita bagaimana cara memilihnya. Ini penting. Sahabat yang karib ni penting. Apalagi dalam permusafiran. Kalau musafir lebih utama kita nak cari teman-teman yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang kita kenali. Kenal, kata dalam ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, beliau meletakkan klaus ataupun kurungan untuk kita faham, sahabat karib kita kenal lah. Ada juga yang kita kenal tapi tak karib. Jadi kadang-kadang hubungan dengan karib dengan tak karib ni kan beza. Jadi ada juga yang perlu kita jaga. Maka disebutkan kenal sahaja tetapi bukanlah merupakan sahabat yang karib. Kita kenal, kita tahu, tapi bukanlah rapat hubungannya dengan kita. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya, selain ibu ayah kita, selain guru kita, selain murid, yakni kalau kita guru orang yang kita tarbiyah, maka tak lari kita punya hubungan dengan 3 golongan ni. Jadi sebenarnya orang yang membaca kitab ini, dia dah tahu dah bagaimana nak bermuamalah dengan setiap kategori orang-orang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik. Sebab tu kalau kita baca, tengok tulisan Al-Imam Al-Ghazali, sangat memberi faedah. Walaupun mungkin zaman Imam Ghazali tak ada universiti, tak ada istilah doktor, profesor, ataupun istilah yang diberikan oleh sesiapa. Namun, tulisannya ini mungkin tak mampu ditulis oleh orang-orang yang mungkin punya ketinggian dari sudut pendidikan yang pelbagai. Sehingga bahkan Al-Imam Al-Ghazali jadi rujukan. Sehingga hari ini oleh semua orang dalam pelbagai bidang. Sebab apa? Barakah. Inilah penting dalam kehidupan kita, keberkatan yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana selalu kita pesan, para guru kita pesan dalam doa kita, jangan tinggal 2 perkara. Yang pertama, jangan tinggal doa untuk minta keafiatan dalam setiap apa yang kita minta. Keafiatan. Yang kedua adalah keberkatan. 2 perkara ini sangat perlu kita ambil perhatian. Dan pesan pada keluarga kita agar sentiasa dalam doa kita minta 2 perkara ini, afiat dan barakah. Baik, kita masuk sedikit perbahasan berkaitan dengan kelompok yang pertama. Apa dia kelompok yang pertama? Orang yang kita tidak kenali. Ni yang paling umum sekali. Paling umum lah orang kita tak kenal ni. Kita jarang berhubungan, jarang bermuamalah. Adakah sebab kita jarang bermuamalah boleh buat suka hati? Tak. Bukan suka hati je. Terima kasihnya tidak, salamnya tak ada, senyumnya tidak. Contohnya abang-abang Food Panda ke, tak kenal kan? Bukannya tiap-tiap hari dia hantar dekat kita. Oh, saya memang dah cop dia dah, Ustaz. Setiap kali saya punya makan, saya dah cakap dekat Grab dah. Dia je kena hantar, tak ada kan? Memang bertukar-tukar. Adakah sebab dia hanya hantar makanan kita boleh cakap suka hati pada dia sampai hilang hormat sebagai seorang Muslim pada Muslim yang lain? Maka tengok apa kata Al-Imam Al-Ghazali. Adab-adab dengan orang yang kita tidak kenal. Kita tak tahu dia, latar belakang dia siapa dan sebagainya. Yang pertama, jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Jadi yang pertama adalah menjaga percakapan kita. Bila kita berhubungan dengan orang yang kita tidak kenali, jangan rendahkan ataupun jangan kita masuk kepada pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitan dengan apa yang sedang kita lewati dalam kehidupan.
Ataupun jangan kita cakap dengan mereka bicara yang tak ada faedah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang adalah bila mana dia meninggalkan apa yang tak ada kaitan dengannya. Kalau kita nak cakap, ustaz, takkanlah saya nak cakap dengan dia benda ibadah je semua. Saya pun tak kenal dia. Mestilah saya nak sembang dengan dia, tanya asal dulu dari mana. Ataupun dia ni dah datang sini buat apa. Takkan yang tu tak boleh, ustaz? Boleh. Bukan kata tak boleh pula, takkan datang-datang. Daripada mana? Hari ni saya nak cerita tentang sebuah hadis Nabi. Terus macam tu, kawan tu kata, dah kenapa pula dia ni kan? Tapi macam mana kita nak jadikan pembicaraan kita dengan seseorang, walaupun nampak macam, ni kosong lah, ni tak ada faedah. Tak. Dengan kita mendatangkan niat-niat yang baik. Jadi bila kita nak bersembang dengan orang, tanya dia apa khabar, datang dari mana, maka kita niat untuk apa? Untuk bagi keselesaan pada dia. Mungkin orang tu orang yang dia asing dekat tempat kita. Maka beri keselesaan kepada dia. Bicara benda-benda yang boleh menggembirakan dia tu dapat pahala. Maka datangkan niat-niat tersebut. Tapi jangan ditanya perkara-perkara yang tak ada kaitan. Kenapa berbuka kat sini? Kat rumah tak ada makan ke? Contoh. Kalau bulan puasa kan. Untuk bulan puasa tu kan ada orang datang kat masjid sebelum ni. Jadi, tak payahlah tanya macam tu. Dia datang berbuka. Kita alu-alukan je lah. Macam tu. Sama lah open house pun. Dah nama pun open house, tak payahlah tanya rumah keberapa dah. Tu kosong lah tu. Sebab apa? Mungkin ada perkataan-perkataan yang kita rasa biasa boleh menyebabkan seseorang itu terasa hati dengan kita. Lain sahabat ni, kawan ni, kita dah tahu kan. Kita dah tahu dia macam mana dan sebagainya. Jadi sisinya berbeza. Tapi tengok macam mana Imam Ghazali nak ajar kita supaya jaga hubungan kita dengan sesiapa pun. Jadi dengan orang yang kita tak kenal, jangan kita cakap kosong. Yang pertama, tak ada faedah dalam percakapan tersebut. Tak memberi manfaat pada kita, tak memberi manfaat pada dia. Yang kedua, mungkin yang kita rasa perkataan itu biasa, tetapi ianya sesuatu yang sensitif pada orang yang kita bicarakan. Jadi benda-benda ini diambil berat dalam agama. Yang kedua, jangan engkau mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Sebenarnya dalam hal ini, sama ada yang baik ataupun yang kenal ataupun tak kenal, keadaannya sama. Jangan duduk bersama dalam pembicaraan yang tidak baik. Kerana apa yang haram untuk kita sebutkan, haram untuk kita dengar. Ini bila kita dengar orang cerita tentang seseorang, kita pun dengan tak kenalnya, dengan tak tahunya, masuk juga join. Nak tumpang dengar. Tak siapa-siapa yang cakap. Sebab apa? Sebab kita telah berapa kali sebut dalam pengajian sebelum ini, anggota yang paling cepat memberi kesan kepada hati adalah telinga dan mata. Taksir yang banyak memberi kesan kepada hati adalah telinga dan mata. Sebab itu mata dan telinga anggota yang paling perlu dijaga kerana ia cepat memberi kesan kepada hati. Kita dengar sesuatu yang tak benar tentang seseorang, walaupun tak betul, walaupun kita tahu ianya tak betul, ia tetap akan nanti menyebabkan persepsi kita pada seseorang itu berubah. Kenapa? Kerana apa yang kita telah dengar. Sebab memberi kesan. Jadi tak perlu kita dengar sesuatu yang buruk-buruk. Apalagi kalau daripada orang yang kita tidak kenal. Yang ketiga, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka yang menjahatkan. Perkataan orang yang kata kita dalam keadaan tak kenal pun kita. Dekat Facebook kan, orang tu kita tak kenal pun, dia kata kita ni orang tak elok ke,
dia kata kita begini, begitu, maka tak payahlah kita ambil pot istilahnya dengan perkataan dia. Kita ni pantang orang komen, semua orang komen, dia ni siapa? Sedangkan kita pun tak kenal dia. Dia pun menyebut-nyebut aja. Jadi tak perlu kita hiraukan, kerana perkataan mereka itu tidak ada faedahnya buat diri kita. Seterusnya, hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Elakkan untuk kita banyak bertemu dengan mereka. Dan yang kelima, hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat kepada pekerjaan mereka yang mungkar dengan cara yang lemah lembut kalau mereka bersedia menerima perkataan. Ini tujuannya apa? Supaya tidak menjauhkan mereka daripada kita. Sebab apa? Sebab mereka tidak kita kenal. Sebab itu dalam membina hubungan dengan orang yang kita tidak kenal, yang pertama, untuk ambil hati mereka. Ini dalam uslub dakwah. Bagaimana cara kita berdakwah. Jadi jangan tu, tak boleh ni, haram, tak ingat neraka. Dah siapa-siapa, dia pun tak kenal, kita pun tak kenal, tiba-tiba kita kata begitu kepada dia, maka atas nama agama, sedangkan perkara itu tidak sewajarnya berlaku. Maka di sini disebutkan 5 perkara asas yang perlu kita jaga. Dan kalau kita boleh sebut, banyaknya di sini adalah Imam Ghazali nak bagi tahu, kalaulah bersama orang yang kita tidak kenali, apa yang perlu kita hindarkan. Banyak ni semua yang kita hindarkan. Hindarkan daripada cakap dengar yang tak elok. Hindarkan daripada berbuat yang tidak bermanfaat. Kerana apa? Kerana dalam hidup kita yang bernilai adalah umur. Apa yang bernilai? Kalau dalam kita sebut masa itu emas, kan? Masa itu emas. Bukan masa tu saja bernilai. Umur kita yang bernilai. Umur kita tu bahagian daripada masa yang kita lewati. Jadi kalau kita biarkan disibukkan dengan orang yang tidak kita kenali dan pula dengan perkara yang tidak bermanfaat, maka rugi 1000 kali rugi. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini pada perbahasan berikutnya. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan sambung seperti mana yang Ustaz nyatakan tadi. Kita akan kembali selepas ini, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bersedekah penyubur kebahagiaan, tidak memiskinkan mahupun menyusahkan. Bersedekahlah dengan penuh keikhlasan, membantu mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Pasti kita akan menemui kebahagiaan. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Datuk AC dah siap nak beraya? Mestilah dah, Puan Ella. Sofa gaya mewah, baru meriah nak raya. Rayakan sebulan. Apa lagi? Dapatkan sofa Ella Furniture sekarang hingga raya ke-15. Dan berpeluang untuk beraya dengan Datuk AC dan Ella Furniture di rumah anda. Boleh. Kita ambil selfie raya sekali, okey? Dapatkan sofa Ella Furniture di ellafurniture.com.my atau FB Ella Furniture Malaysia. Selamat Hari Raya dari kami di Ella Furniture. Balik kampung tu, hati-hati tau. Irfan, macam mana dengan persiapan masuk pertandingan VIP itu? Oh ya, sempat lagi kan nak hantar penyertaan. Sempat, kan 31 Julai 2023 tarikh tutup penyertaan. Oh, kalau macam tu jangan buang masa. Jom pilih tema. Saya nak berlakon tau. Boleh ya? Boleh, awak jadi mak. Alah, saya nak jadi heroin. Sejak
Kefahaman Islam Malaysia IKIM sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video pendek kefahaman Islam untuk penuntut IPT. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Untuk keterangan lanjut layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 0362046320 atau 0362046322. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ekspresi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ekspresi di IKIM Inspirasi Euforia Islami kembali bersiaran waktu ini untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian bicara adab bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin. Untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar, kita teruskan lagi bincang-bincang kita, pengajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah pada bahagian yang ketiga, adab pergaulan. Kita masuk untuk fasa yang kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Tadi Ustaz dah mulakan untuk kelompok pertama. Kita teruskan lagi Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Baradi, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah sebut tadi apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga hubungan kita dengan orang yang kita tidak kenali. Apa yang kita perlu buat. Bahkan jangan jadikan orang yang kita tidak kenali sebab-sebab memufliskan kita di akhirat. Tapi kalau sebab menjadikan kita kaya di akhirat, itu satu benda yang baik. Kita dakwah, kita ajak pada kebaikan. Tapi kalau kita jadikan mereka sebagai teman untuk kita melakukan perkara yang tidak baik, sebenarnya mereka telah memufliskan kita. Dengan amal-amal kita yang terbatal, dan dosa-dosa kita yang bertambah. Maka sebab itu kalau tak ada apa-apa kepentingan, maka tak perlu kita disibukkan dengan mereka. Kemudian kita lihat kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini lebih panjang bicaranya. Iaitu adab-adab dengan teman ataupun adab-adab dengan sahabat karib. Ini satu perbahasan yang panjang akan dibicarakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Namun nak bagi tahu sebab apa? Sebab teman ini satu golongan yang penting dalam hidup kita. Sampai ada orang dia mendahulukan temannya daripada keluarga. Ada orang macam tu kan? Apa-apa susah telefon kawan dulu. Ahli keluarga tak apalah. Tak nak pun ahli keluarga tahu contohnya. Ada orang mungkin sebab tak nak ahli keluarga tahu sebab tak nak susahkan. Tapi ada orang memang kerana kawan itu lebih utama daripada keluarga. Jadi sebab itu pemilihan teman yang baik itu penting. Bahkan nanti akan diajarkan kepada kita cara memilih teman yang baik. Sebab apa? Kerana Nabi kata innama mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Nabi kata sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah bagaikan penjual minyak misik, minyak wangi, minyak kasturi dan peniup bara api. Teman yang baik bagaikan pembawa minyak misik, ada kalanya dia menghadiahkannya kepadamu atau kamu membeli darinya. Atau jika tidak, maka kamu masih dapat mencium aroma wangi. Itu penting. Teman yang baik. Kadang kita dapat, dia bagi kita minyak wangi, dia bagi kita oud. Jadi kita dapat oud. Kalau tak pun dia calik sikit kat kita. Jadi kita dapat juga. Kalau tidak pun dapat bau pun jadilah. Masih lagi bau yang baik. Jadi, atau jika tidak, maka kamu masih dapat mencium aroma wangi. Itu dia kata. Ada pun teman yang buruk, maka bagaikan peniup bara api. Ada kalanya dia menyebabkan bajumu terbakar. Dan ada kalanya kamu juga mencium aroma yang buruk. Sampai begitu perumpamaannya. Penting memilih teman yang baik.
dan menjaga hubungan dengan teman yang baik satu perkara yang sangat paling perlu diutamakan. Sebab itu antara adab dalam berteman yang disebutkan oleh para ulama apa dia? Adalah kita membenci dan mencintainya kerana Allah. Membenci dan mencintainya kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka perlu kita jaga hubungan dengan teman supaya kita mendapat kebaikan daripadanya dan dia mendapat kebaikan daripada kita. Kita lihat dahulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kelompok yang kedua adalah sahabat karib. Maka ada beberapa adab dengan sahabat karib yang perlu dijaga. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali, apabila engkau mahu bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua tugas. Nak kawan dengan seseorang, kena tengok dua benda dulu. Dua benda kita kena buat. Baru kita cari kawan. Manalah kita pernah buat mungkin selama hidup kita kan. Kita tengok, ataupun mungkin cara pemilihan kawan kita salah. Oh, siapa banyak duit, itulah kawan kita. Siapa yang suka puji-puji kita, itulah kawan kita. Tapi lihat bagaimana Imam Ghazali nak bawa kita supaya kita mendapat teman yang hakiki. Yang bukan hanya menggembirakan kita di dunia, tetapi menjadi penyebab kebaikan kita di akhirat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tugas pertama, yakni cara memilih sahabat. Benda yang pertama kita kena buat adalah kita kena belajar macam mana cara nak memilih teman. Cara nak memilih teman. Dan tugas yang kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Kadang-kadang teman tu dah betul dah kita cari. Tetapi kita khianati, kita sakiti, kita lakukan perkara yang dibenci. Itu tidak selayaknya berlaku bagi orang yang berteman kerana Allah. Jadi ada perkara-perkara yang kita kena buat. Kena rendah hati, kena gembirakan, kena lakukan kerana Allah dan sebagainya. Dia akan kita pelajari. Baik. Kita tengok sedikit dalam permulaan perbahasan tugas yang pertama. Benda yang mula-mula kita kena buat adalah mencari teman yang baik. Jadi hubungan dengan sahabat karib ni jangan kira sahabat karib yang ada sekarang. Tapi sekarang punya kawan-kawan pun kena tapis. Contoh kita kalau ada Facebook kan kawan sampai 5,000 je. Dah lebih 5,000 tak boleh dah. Masa tu kita mulakan tapisan. Tapi tapisan di Facebook tak sama kan. Kalau kita tapisan yang di Facebook, siapa yang suka kecam-kecam kita buang. Kadang-kadang mungkin kalau dia tegur tu betul, kita tak kira yang tu. Tapi sekarang Imam Ghazali kata macam mana kita nak cari sahabat. Yang pertama disebutkan, di dalam memilih sahabat hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, beliau ada beliau keluarkan satu bab khusus daripada kitab Sayyirus Sadiqin. Namanya Adab Bersahabat. Sangat baik buku itu kalau kita baca. Semua ada adab yang kita perlu lakukan dalam hubungan kita bersama sahabat. Ada satu buku khusus. Maka disebutkan apa? Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Ini poin penting. Jadi bukannya kita boleh kawan, ni kawan saya, ni kawan saya, ni kawan saya. Sebab apa? Inilah dia dulu ni. Sebab apa? Sebab dia duduk rumah saya, sebelah rumah saya. Walaupun jahat contohnya. Ataupun macam-macam lah. Kaya lah, suka puji. Itu antara sebab orang bersahabat dengan orang. Tetapi mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Maka disebutkan lagi apa?
Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikut agama, yakni cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapa yang patut dijadikan sahabat. Nabi telah menyampaikan pesan. Kita ini akan mengikut siapa yang kita jadikan teman. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak pilih kawan, ataupun kita nak tengok, contoh orang kalau nak kahwin pula, kan? Dia nak tengok calon dia tu. Antaranya tengoklah dia kawan dengan siapa. Dengan siapa dia berkawan. Kadang-kadang kita nak tanya dia, tak boleh. Tapi kita boleh tengok kawan-kawannya. Adakah kawan-kawannya itu orang-orang yang membawa temannya kepada Allah ataupun sebaliknya. Maka daripada situ kita dah dapat satu gambaran dah. Jadi ini penting. Sebab apa? Sebab Nabi kata seseorang itu dia akan mengikut kepada agama teman. Satu poin yang penting ni. Barulah kita rasa pentingnya persahabatan yang benar. Atas jalan yang benar, menuju tujuan yang benar. Maka disebutkan lagi, maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai penolongmu di dalam menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, yakni engkau pastikan pada dirinya ada 5 syarat. Jadi Imam Ghazali kata, kalaulah kita nak berkawan dengan seseorang, ada 5 kriteria yang perlu ada. Tengok, nak pilih sahabat pun para ulama bahaskan betapa detailnya mereka dalam mengajarkan kita perkara berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Walaupun kita kata, benda-benda ni common sense je. Tak, dia bukan hanya common sense. Kerana bukan hanya difikirkan ikut apa yang dikehendaki nafsu. Kan kawan ni pun kadang-kadang ikut nafsu kita je. Yang mana kita nak kawan sebab apa? Keinginan kita sesuai. Tapi agama dan para ulama telah bawa kita tak. Teman ini perlu dibawa mengikut garis panduan yang dituntut agama. Supaya kita mendapat faedah daripadanya dan dia mendapat faedah daripada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebab apa? Sebab nanti perhubungan persahabatan itu akan jadi ibadah. Akan jadi ibadah. Sebab itu tadi kita sebut, bila kita cerita tentang berteman, antaranya adalah apa? Menjadikan persahabatan itu kerana Allah. Mencintai sahabat kerana Allah. Bersahabat kerana Allah. Bahkan nanti kalau membencinya pun kerana Allah. Sebab itu ada kaedah dulu disebutkan oleh Syekh kami, Syekh Rahimuddin Hafizahullah Ta'ala, ketika beliau mensyarahkan perkataan Al-Imamul Haddad dalam kitab Hikam. Maka beliau kata apa? Kalau seseorang memuji kita dengan sesuatu yang tak ada pada kita. Ada kawan kita ni, dia puji kita, Allah, hang ni begini, hebatlah, apalah, handsome lah. Kita pun rasa, ya-yalah kita ni handsome. Handsome pun kita. Ada lesung pipik mana yang datang ni pun tak tahu. Tapi, dia kata, ketika dia memuji kita dengan sesuatu yang tidak ada pada kita, maka jaga-jaga. Nanti bila dia membenci kita, dia akan menyebutkan juga sesuatu yang tak ada pada kita. Maka pemilihan teman, satu pemilihan yang baik. Kalau kita membencinya nanti kerana Allah, maka tetap kita akan menjaga batas-batas walaupun kita tidak menyukai dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Maka pemilihan teman yang baik juga penting kerana apa? Kerana dialah akan membantu kita untuk menambah taat kepada Allah. Dia akan membantu kita. Bahkan, kenapa pentingnya juga teman yang baik dan kejujuran dalam persahabatan? Kerana kita tidak mahu nanti dalam persahabatan itu timbul perasaan hasud. Hasud ni apa? Hasad. Sebab apa? Sebab bila teman yang baik, dia tahu apa nikmat yang kita dapat. Apa nikmat yang dia dapat pun kita tahu. Maka di sinilah nanti akan menguji bagaimana keadaan seseorang. Sebab tu kadang-kadang kita dengar orang yang dia disakiti ataupun mungkin terkena ilmu hitam dan sebagainya, sihir dan sebagainya. Apabila disemak, dicari, yang melakukannya orang-orang yang dikenal. Kerana apa? Kerana sifat hasad yang mudah terjangkit. Sebab itu perkara ini sangat diberi penekanan oleh Al-Imam Al-Ghazali. InsyaAllah nanti pada pertemuan akan datang, kita akan bicarakan tentang 5 ciri tersebut. Sebab kalau kita bicara separuh je tak seronok. Nanti minggu depan tak ingat. Jadi pada pertemuan akan datang kita akan bicarakan dalam kita memilih sahabat, apa 5 kriteria yang perlu kita semak. Ada tak kriteria-kriteria ini pada kawan-kawan kita? Ataupun janganlah tanya pada kawan-kawan kita, ada tak kriteria ini pada kita untuk orang jadikan kita sebagai kawan? Itu yang lebih penting. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, ni dah mula dah tengok-tengok dah terbayang dah muka sahabat-sahabat Ustaz. Betul ke sahabat yang kita pilih selama hari ini? Ustaz, sebelum kita berakhir Ustaz, boleh tak satu Ustaz minta Ustaz kalau boleh kongsikan, ada tak Ustaz doa untuk Allah kurniakan kita sahabat-sahabat yang baik Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama ni tadi kita dah sebutkan apa yang Nabi SAW telah sebutkan berkaitan dengan kena seseorang itu mencari sahabat yang baik kerana agama seseorang itu atas siapa dia berkawan. Nak beritahu kepada kita pemilihan sahabat satu perkara yang besar. Maka kepada siapa kita berkawan, yang pertama ni bergantung kepada kejujuran diri sendiri. Apa yang ingin kita cari dalam perhubungan persahabatan, itu asas yang paling penting. As-sidqu, kejujuran. Dengan kejujuran kita akan mendapatinya. Itu yang penting sekali. Sebelum kita bicara tentang doa, yang pentingnya adalah pada kejujuran kita. Sama macam guru yang Allah sampaikan pada kita bergantung kepada siapa dan sejauh mana keinginan kita pada apa yang kita ingin capai. Orang kalau dia nak bisnes kan, dia betul-betul nak bisnes, maka dia akan jumpa jalan bagaimana nak melariskan perniagaannya. Jumpa guru, jumpa kawan, jumpa circle. Bahkan bukan macam tu je, kita tengok kalau kita ni orang yang inginkan sesuatu, kita buka di Facebook, sampai Facebook pun tahu apa keinginan kita. Kan FB Ads tu bukan dia biasa-biasa. Apa yang kita pernah type, lepas tu nanti akan keluar. Sebab apa? Sebab dia tahu itu keinginan kita. Maka kalau kita inginkan teman yang baik, maka jujurkan niat kita. Itu yang paling utama. Maka nanti akan sampai teman yang sesuai untuk kita. Kemudian mungkin doa ini doa yang diberikan oleh para guru kita dalam kita mencari guru. Tetapi boleh juga kita gunakan untuk mencari sahabat yang baik. Antaranya apa? Kita baca Allahumma dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, tunjukkan aku, pimpinkan aku kepada orang yang memimpin dan membawaku, menunjukkanku kepada wa ausiluni ila man yusiluni ilai. Sampaikan aku kepada orang yang menyampaikan aku kepada. Jadi dengan kita minta Allah yang tunjukkan, Allah yang sampaikan kita kepada orang yang boleh menyampaikan dan menunjukkan kita kepada Allah,
maka kita akan mendapat guru yang baik, mendapat teman yang baik, mendapat circle yang baik, mendapat suasana yang baik, mendapat jiran yang baik, hanya dengan doa yang ikhlas. Kerana yang menunjukkan kepada kita kepada Allah bukan hanya guru, tapi kawan, tapi jiran, tapi suasana, keluarga dan sebagainya. Jadi mungkin itu kita boleh kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dengan doa tersebut. Dan Allah memilih kita untuk mendapat teman-teman yang baik. Yang pilih teman kita ni Allah juga, bukan yang lain. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Kita dapat bonus doa pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat hafal, dapat amalkan. Ustaz, kita sampai ke penghujung. Sedikit kesimpulan daripada Ustaz untuk perkongsian kita. Kita tutup dengan perkongsian kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Muamalah itu satu perkara yang sentiasa akan kita lakukan. Sama ada muamalah kita bersama dengan Allah ataupun muamalah itu sesama makhluk. Dan setiap tempat ada keadaannya, setiap tempat ada adabnya. Maka mempelajari adab walaupun dianggap ianya satu perkara yang kecil, tetapi sebenarnya ianya sangat besar di sisi agama. Kerana baginda Nabi SAW itu antara tujuan diutuskannya adalah menyempurnakan akhlak. Maka jangan kita rasa selamat dengan kita sentiasa menjaga hubungan dengan Allah, namun hubungan dengan manusia tidak dijaga dengan baik. Maka pelajarilah ilmu. Mudah-mudahan kita dapat menjaga segala bentuk muamalah kita sama ada bersama pencipta ataupun bersama makhluk. Kerana bersama dengan makhluk dengan adab yang baik menjadi sebab kita diterima oleh pencipta. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. كما عشت والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك كما عشت والشوق بأهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء هو سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء بالغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لو مر في
inspirasi, euforia, Islami, semuanya diikim. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan